Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali dan selama-lamanya malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini kita meluangkan sedikit masa saya dapat mengadakan live untuk menyambung kembali ulang kaji pelajaran tajwid. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada petang ini saya akan membicarakan ataupun mengulang kaji berkaitan dengan hukum naqal hukum naqal dan juga tashil, yang mana dua hukum ini antara hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang boleh kita katakan bacaan gharib, bacaan yang khusus yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana tak dapat tidak kita sebagai pembaca Al-Quran mestilah mengetahui cara bacaan gharib. Antaranya adalah dipanggil naqal, bacaan naqal. Baik, saya menggunakan buku ni buku tajwid ini. Siapa ada boleh buat keluar saya menggunakan buku tajwid ini. Jadi kita tengok pada pada hukum naqal dulu. Naqal ni adalah salah satu daripada hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana mesti kita sebagai pembaca Al-Quran belajar tentang naqal. Baik, naqal menurut bahasa bermaksud pindah. Alhamdulillah. Baik, naqal menurut bahasa ataupun pada lugah bahasa dipanggil pindah. Manakala pada istilah ilmu tajwid bermaksud memindahkan baris hamzah kepada huruf yang sebelumnya, dan hamzah tersebut dibuang. Baik. Jadi naqal ni dia hanya berlaku pada surah Al-Hujurat ayat 11 ayat 11. Jadi bacaan naqal ni yakni bacaan memindahkan baris. Sekali lagi, naqal menurut bahasa bermaksud pindah, manakala menurut istilah ilmu tajwid bermaksud memindahkan baris hamzah kepada huruf yang sukun sebelumnya dan hamzah tersebut dibuang. Naqal yakni pada kalimah bi'sal ismu ni, pada kalimah ni yang biru ni, pada kalimah bi'sal ismu ni dalam surah Al-Hujurat ayat 11, kalimah bi'sal ismu ni, yang mana dipindahkan baris. Kita baca tu dengan memindahkan baris hamzah ni, hamzah wasal ini dipindahkan kepada lam, kemudian hamzah wasal itu dibuanglah. Kalau kita tak mengaji, kita akan baca bi'sal ismul kalau kita tak mengaji lah. Tapi yang bacaan yang sebetulnya adalah bi'salismul. Okey, kita cuba baca. Kalimah bi'sal ismu dibaca naqal menjadi bi'salismu. Okey, kita cuba baca tengok dalam surah ni, surah Al-Hujurat ayat 11 ni. Tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul, bi'sal ismul. Baca dia macam itulah. Kalau kita baca bi'sal ismul, salah. Siapa baca bi'sal ismul, salah. Yang betul dia bi'sal ismul. Bi'sal ismul, pindahkan baris hamzah wasal kepada lam. Dan hamzah wasal itu dibuang. Itulah dan dikatakan bacaan naqal, bacaan yang khusus yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu ada pada surah Al-Hujurat ayat 11. Tu. Jadi yang ni kita kena tengok whiteboard, kita kena tunjuk kat whiteboard baru boleh faham. Baik, jadi sahabat pun insya-Allah lah kan, yang pernah mengaji insya-Allah faham. Jadi cara nak bacaan bi'salismul fusu. Jangan baca bi'sal ismu. Tu sekali lagi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismul. Tu baca dah macam itulah. Jangan baca bi'sal ismul, salah. Siapa baca macam tu salah. Itulah bacaan naqal. Kemudian kita tengok pula pada muka surat seterusnya, muka surat 31, pelajaran yang ke-9, iaitulah bacaan tashil. Bacaan tashil yang terdapat dalam Al-Quran pada surah Fussilat ayat 44. Hukum tashil ini terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Baik. Di sini bacaan tashil adalah wajib. Dia kata bacaan tashil ialah huruf alif sesudah hamzah digantikan dengan hamzah yang berharakat fathah pula, dan membacanya dengan suara antara hamzah dan alif tanpa mat, yakni lafaz a'jamiyun dibaca tashil. Jadi bila ditulis a'jamiyun, huruf hamzah yang kedua dibaca tashil. Huruf hamzah ni hak kedua ni dia baca tashil. Tashil maksudnya mudah lah, baca dengan mudah. Kalau guru saya dia kata baca bagi longgar. Kalau baca ketat tu ketat, kita baca hamzah yang kedua ni bagi longgar. A'jamiyun, kena baca bagi longgar hamzah yang kedua tu. Kalau baca yang tu tak longgar, yang tu ketat. Baca nak bagi longgar hamzah yang kedua tu. A'jamiyun, dia seolah-olah macam kita belahak tu lah. Seolah-olah begitulah. Baik, kita cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. A'jamiyyun wa 'arabi. Jangan baca a'jamiyyun. Salah nah. Yang betul dah hamzah yang kedua itu dibaca dengan longgar, dimudahkan baca bagi longgar. Itu. Kali lagi. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. A'jamiyyun wa 'arabi. Baik. Jadi tashil ni berlaku pada surah Fussilat ayat 44. Ayat 44, iaitu dibaca dengan dilonggarkan hamzah yang kedua tu. Jangan baca salah siapa baca jamiyun, salah. Yang betul dah jamiyun wa 'arabi. Hamzah yang kedua itu dibaca
Jadi baca dengan longgar sedikit. Jangan baca baca jamiyun. Itulah bacaan tashil. Kemudian pelajaran yang seterusnya, muka surat 32 berkaitan dengan saktah. Saktah ni antara bacaan gharib, bacaan yang khusus yang terdapat di dalam Al-Quran. Dia kata apa dia? Bacaan saktah. Saktah tu bahasa Arab. Bacaan saktah bermaknanya berhenti sejenak. Berhenti sejenak seketika, sekitar 2 harakah dan tidak bernafas. Maksudnya kita berhentikan suara kita itu sejenak. Suara yang berhenti, bukan nafas. Suara tu berhenti sejenak seketika, sekitar 2 harakat berhenti tu. Dan memulakan balik dengan menggunakan nafas yang sama. Bukan berhenti suara, berhenti nafas. Tak, berhenti tu suara sahaja yang berhenti, manakala nafas tidak berhenti. Kemudian mulakan balik dengan nafas yang sama. Baik, contoh dia pada perkataan aiwaja, saktah pada perkataan aiwaja, iaitu pada surah Al-Kahfi ayat 1 lah. Apabila kita nak sambung ayat 1 dengan ayat yang kedua surah Al-Kahfi, maka mestilah dibaca dengan bacaan saktah, iaitu berhenti suara pada perkataan aiwaja itu, berhentikan suara kita sekitar 2 harakat, kemudian sambung semula ayat yang kedua menggunakan nafas yang sama. Contoh dia, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun. Sambung, berhenti suara sekejap, sekadar 2 harakat. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyun. Sambung terus menggunakan nafas yang sama. Berhenti, suara saja berhenti sekitar 2 harakat, kemudian sambung semula ayat yang kedua menggunakan nafas yang sama. Itulah yang dimaksudkan dengan saktah. Kemudian dalam surah Yasin pun ada. Dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza marqadina hadza, terus sambung. Qadina tu berhenti suara sekejap, sekadar 2 harakat, kemudian sambung hadza menggunakan nafas yang sama. Yang berhenti itu adalah suara sahaja, sekitar 2 harakat. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ayat 27 kita tengok pada perkataan ni, mana dah ni, wa qila man raqa, wa qila man raqa, wa qila man raqa. Man berhentikan suara sekitar 2 harakat, kemudian raqa sambung menggunakan nafas yang sama. Baik. Kemudian surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ada juga pada ayat 14. Pada ayat 14 surah Al-Mutaffifin, tu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah cara bacaan saktah, iaitu memberhentikan suara sekitar 2 harakat, kemudian sambung semula menggunakan nafas yang sama. Begitulah sedikit sebanyak ataupun 3 hukum yang saya kongsikan pada petang ini. Ulang balik. Yang pertama naqal, iaitu pindahkan baris bi'sal ismu kepada bi'sal ismun. Baris hamzah wasal itu dipindahkan kepada lam, kemudian hamzah wasal dibuang. Asal dia bi'sal ismun, bi'sal ismu. Apabila baca naqal dia jadi bi'sal ismu. Baik, yang kedua bacaan tashil, iaitu kita baca mudah, baca bagi longgar hamzah yang kedua. Kalau baca ketat jamiyun, jamiyun, tapi nak hamzah yang kedua itu dibaca dengan longgar, jamiyun,
a'jamiyun. Baik, itu yang kedua, tashil. Kemudian yang ketiga tadi saktah. Saktah itu memberhentikan suara sekitar 2 harakah. Kemudian sambung semula menggunakan nafas yang sama. Itulah 3 hukum yang kita bincang pada petang ni. InsyaAllah kalau diberi peluang lagi, kalau ada masa kosong lagi, masa free lagi, InsyaAllah kita akan buat pula. Kalau tak ada apa-apa malam ni InsyaAllah selepas insya' lah. Jadi setakat itu dulu, minta tolong share lah agar ramai lagi yang boleh join kelas kita ni insyaAllah. Dan kalau nak tengok lagi video-video saja, video-video yang mengaji lah, sama ada tajwid ataupun bacaan Al-Quran, tuan-tuan boleh tengok pada YouTube channel saya lah, kelas Quran Tajwid. Tulis type dekat YouTube tu kelas Quran Tajwid. Dekat situ saya ada up video-video dia lah, termasuk video yang ni lah insyaAllah lah. Dan tolong subscribe, share, like, tekan tombol loceng dan sebagainya lah, sebagai tanda menyokong lah program saya ni insyaAllah. Dan tolong share lah live saya ni, tolong share agar ramai lagi boleh join insyaAllah secara percuma insyaAllah. Tambah lagi kita berada dalam keadaan PKP ni, nak buat budak lah, nak start pula ni lockdown ni, total lockdown ni start pada 1 bulan kan. Baik, jadi kita manfaatkan masa kita di rumah tu, banyak masa di rumah tu dengan belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar ilmu-ilmu agama yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat baliklah kembali penyakit COVID-19 insyaAllah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Jadi saya sudahi live kita pada petang ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.